daripada keduanya daripada tahur dan hadas. Jadi yakin kata ada kedua, tapi dia tak ingat, dia tak pasti, dia tak tahu yang mana daripada kedua tu yang dahulu, yang berlaku dahulu. Maka kaedahnya maka lawan barang yang dahulu, maka lawan barang yang dahulu daripada keduanya diambil dengan dia. Kaedahnya begitulah. Maka lawan bagi barang yang dahulu daripada keduanya, tahur dan hadas yang kata yakin diambil dengan dia. Maka di situ kita tafsil. Maka jika ada dahulu daripada keduanya ialah berhadas, maka sekarang ia bersuci. Kalau sebelum pada kedua tu dia berhadas, maknanya sekarang tu dia suci, dia ada wuduk. Apa makna bersuci? Yakni berwuduk. Ambil katanya dia sekarangnya ada wuduk. Sama ada beradat ia tajdid wuduk atau tiada beradat tajdid wuduk. Sama ada dia ni pernah mentajdidkan wuduk ke tak pernah mentajdidkan wuduk. Sebab apa? Kerana bahawasanya ia bersuci itu yakin. Kerana bahasanya ia bersuci itu yakin, itulah yang yakin. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia akan suci. Kerana bahawasanya ia yakin. Kerana bahawasanya ia bersuci itu yang yakin. Dan syak ia pada yang mengakat. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan suci. Dikehendaki yang mengakatkan dia tu ialah terkamadian oleh hadas. Kita jaga begitu dulu. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan bersuci. Lepas tu dikehendaki dengan mengakatkan dia tu maksudnya terbelakang oleh berhadas. Kemudian daripada bersuci. Terbelakang oleh berhadas, kemudian daripada bersuci. Dan asalnya, tilik pada hukum asal, kaedah kitanya asal, ambil asal, dan asalnya tiada yang mengakatkan dia kan suci. Sekali lagi kerana bahawasanya ia bersuci atau berwuduk tu, itulah yang yakin. Tepat yakinnya di situ. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan bersuci. Mengakatkan suci maknanya dia batal wuduk. Maknanya batal wuduk berhadas tu kemudian daripada suci. Berlaku kemudian daripada suci. Maka itu yang disyak. Berlaku ke tak berlaku. Maka asalnya tak berlaku. Dan asalnya tiada yang mengakat. Yang dimaksud dengan yang mengakat tu tadilah ialah terkamadian berhadas kemudian daripada wuduk. Apa dia? Terkamadian berhadas daripada berwuduk. Terbelakang berhadas kemudian daripada wuduk. Itu yang mengakat. Macam sana.
Jadi untuk nak bagi jelasnya kita tulis begini. Jadi kita tulisnya begini. Yang ini dua yang yakin. Kita tulis begini. Jadi ini maknanya dia katanya apa dia? Dan jika yakin akan kedua, yakni tahur dan hadas, tapi dia jahil yang dulu, maka dia katanya fardunya yang sebelum tu, sebelum pada kedua-dua tu ialah berhadas. Maka sekarangnya kita ada wudu. Jadi kita fardunya begini. Dia boleh jadi dua. Sebab dia katanya maka jika yakin ia akan keduanya tahur dan hadas. Jadi boleh jadi hadas tu dulu, boleh jadi hadas tu tahur dulu, hadas yang kedua. Boleh jadi hadas yang dulu, wuduk tu yang kedua. Tengok dia katanya, maka jika dahulu daripada keduanya ialah berhadas, maka sekarang ia suci. Jadi kita tulis beginilah. Ni yang sebelum. Yang ni yang sebelum. Tak tahu nampak ke tidak. Yang ni yang sebelum. Lepas tu yang ni dua yang yakin. Yang dia tak tahu kata yang mana dahulu. Maka yang ni sekarang. Waktunya sekarang. Maka kita fardunya begini. Dua yang berlaku, kita katanya sebelum tu ialah berhadas. Yang sebelum tu berhadas. Contohnya kita katanya belum pada naik matahari. Sebelum, yakni sebelum pada naik matahari. Sebelum pada naik matahari, dia kata dia ingat kata dia ni berhadas. Dia berhadas. Belum pada naik matahari tu dia ingat katanya dia tu berhadas. Lepas tu kita katanya sekarang tu jam pukul 9. Jam 9.00. Maka di antara naik matahari dengan jam pukul 9 tu ada berlaku dua perkara. Ada berlaku berhadas dan berwudu. Ada berlaku berhadas dan ada berlaku berwudu. Tapi berhadas dan berwudu ni dia ingat katanya ada berlaku kedua-dua. Tetapi tak pasti, tak tahu yang mana yang dulu. Maka kita fardunya begini. Dua yang yakin tu, yang mana tak tahu yang dulu tu, maka dengan sebab dia tak tahu yang mana yang dulu, maka kita fardu dua rupa. Satunya berhadas dahulu daripada berwudu. Berhadas, yang berhadas ni dahulu. Berwudu yang kedua. Kemudian, terbelakang. Jadi fardu yang pertama berhadas dahulu, berwudu kemudian, terbelakang. Fardu yang keduanya, berwudu ni yang pertama, yang dahulu. Berhadas
terkemudian. Ini dua yang syak. Dua yang yakin. Tengok dia katanya maka jika yakin ia akan kedua-dua, yakni tahur dan berhadas, dan jika yakin ia akan keduanya, yakni tahur dan hadas. Ia yakin, ni kita tulis dua yang yakin. Dua yang yakin. Yakin kata berhadas, yakin kata berwuduk. Maka tapi dia tak tahu katanya yang mana dahulu. Dia tak pasti, dia tak ingat katanya berhadas dahulu ke wuduk dahulu. Maknanya kita ambil dua fardu tu. Kita ambil dua tu. Maknanya yang pertama boleh jadi berhadas belum pada wuduk. Jadi berhadas yang pertama berhadas dahulu, berwuduk kemudian terbelakang. Dan boleh jadinya berwuduk dahulu, berhadas kemudian. Maka tilik kepada di sini dia ingat katanya belum pada dua yang yakin ni dia berhadas. Dua berhadas. Begitu. Maka dia katanya sekarang hukumnya kita berwuduk. Tengok dalam kitab dulu dia kata maka jika adalah dahulu daripada keduanya, maka jika adalah dahulu daripada keduanya, jadi maknanya kita katanya yang sebelum tu maknanya kita kata sebelum naik matahari. Kita kata jam pukul 7 lah. Sebelum pada naik matahari, sebelum maknanya belum naik matahari. Misalnya. Matahari. Begitulah lebih kurang. Maka dia ingat balik sebelum pada kedua tu ialah dia berhadas. Maknanya di sini jadi 3. Jadi rupa yang pertamanya berhadas, berwuduk. 1. Jadi rupanya begitu. Sebab dua yang dia yakin tapi tak tahu yang mana yang dulu, maka kita ambil kedua-dua. Kita fardu kedua-dua. Satu fardunya berhadas dahulu, berwuduk terkemudian, terbelakang. Fardu yang keduanya ialah berwuduk dahulu, berhadas terkemudian. Jadi maknanya fardu yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Maka jadi maknanya ikut fardu yang pertama, maknanya dia berhadas. Mana belum pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada naik matahari dia berhadas, dia berwuduk. Jadi maknanya berhadas, berwuduk. Satu begitu. Jadi berhadas, berwuduk. Itu yang pertama. Fardu yang keduanya berhadas, berwuduk, berhadas. Jadi dengan sebab kita ingat balik, sebab masa antara selepas pada naik matahari dan antara jam belum pada jam pukul 9 tu, selepas pada naik matahari belum pada jam pukul 9, dia ada yakin dengan kedua-dua. Dengan tahur pun dia yakin, dengan berhadas, dengan tahur yakni dengan ada wuduk pun dia yakin, dan dengan berhadas pun dia ada yakin. Maka kita suruh dia ingat balik belum pada kedua. Ini belum pada naik matahari lah. Sebab kita katanya di antara antara naik matahari dan belum pada pukul 9 tu maknanya dia ingat kata ada berhadas, ada berwuduk. Tapi tak tahu yang mana yang sebelum. Yang dahulu, yang terkemudian. Maka kita ambil begitulah. Ambil katanya boleh jadi dua lah. Satunya berhadas. Pertama maknanya berhadas belum pada berwuduk. Boleh jadinya berwuduk belum pada berhadas. Itu selepas pada naik matahari dan belum pukul 9. Kat celah-celah itulah.
maka kita suruh dia ingat balik. Apabila dia ingat balik kata belum pada naik matahari itu, kau macam mana? Maka dia jawab katanya belum pada naik matahari ini, yang sebelum pada naik matahari ialah dia berhadas. Dia berhadas. Maka hukumnya dia katanya sekarang, ni waktu sekarang, mana sekarang dia ambil dengan lawan. Maknanya yang sebelum naik matahari berhadas, mana lawan dianya ialah ada wuduk. Maka hukum sekarangnya dia ada wuduk. Kenapa hukumnya ada wuduk? Di sini nak bahas. Kenapa hukum sekarangnya ada wuduk? Dengan sebabnya dia kata maka jika ada dahulu daripada keduanya dia berhadas, maka sekarang ia bersuci, yakni berwuduk. Lepas tu dia katanya kerana bahwasanya ia bersuci berwuduk tu yang yakin dan syak pada yang kemudian, dan syak pada yang mengakatkan dia kan bersuci dan asalnya tiada yang mengakat. Sini nak bahas. Jadi kita tengok, jadi maknanya yang pertama, fardu yang pertama maknanya sebelum pada naik matahari dia berhadas. Kemudian berhadas pula. Kemudian berwuduk. Itu satu fardu. Jadi maknanya sebelum pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada naik matahari belum pada pukul 9, antara tu dia berhadas dahulu, berwuduk kemudian terbelakang. Satu fardu situ boleh jadi begitu. Dan boleh jadi juga dia berhadas belum pada naik matahari dia berhadas. Lepas tu selepas pada naik matahari dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk dia berhadas. Dia berhadas. Jadi maknanya berwuduk dahulu, berhadas kemudian. Maka apabila rupanya begitu, jadi maknanya dua ihtimal, dua jalan, dua fardu boleh jadi kedua-dua tu maknanya yang pertama dia maknanya yang pertama berhadas sebab kita kata belum pada naik matahari itu dah tentu kata dia tu berhadas. Dia ingat betul-betul lah kata dia tu berhadas belum pada naik matahari. Lepas tu selepas pada naik matahari itu maknanya dia berhadas pula. Dan dia ambil wuduk. Jadi maknanya berhadas, berwuduk. Jadi maknanya belum naik matahari dia berhadas. Apabila naik matahari dia berhadas pula. Lepas tu selepas pada berhadas tu yang kedua dia ambil wuduk. Satu ihtimal situ, satu perkara yang boleh jadi. Dan yang keduanya maknanya belum pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada naik matahari dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk tu dia berhadas. Jadi rupanya berhadas, berwuduk, berhadas. Maka tiap-tiap dua tu maknanya dia ada wuduk. Maka sekarang kita ambil lawan bagi sebelum naik matahari itu, sebelum pada naik matahari itu berhadas, maknanya sekarang dia ada wuduk. Kenapa begitu? Sebabnya kita tengok. Sebab yang pertama ni maknanya ambil straight-nya berhadas, berwuduk. Kita katanya berhadas yang pertama belum pada naik matahari dia tidur. Berhadas yang pertama maknanya dia tidur. Lepas pada dia tidur dia kencing. Selepas pada dia kencing dia ambil wuduk. Maka yakin katanya sekarang dia ada wuduk. Maka ini dah yakin. Ikut pertama maknanya dia belum pada naik matahari, lepas pada solat subuh lah. Kita kata lepas pada solat subuh dia tidur. Dia berhadas. Tidur tak tetap. Dia berhadas. Maka selepas pada bangkit daripada tidur dia berhadas. Dia kencing. Selepas pada kencing dia berwuduk. Dia ambil wuduk.
Mana ambil wuduk dia, maknanya sebab kita katanya ambil wuduk belakang daripada berhadas. Maknanya dia ambil wuduk, mana wuduk mengakatkan hadas tidur lepas belum pada naik matahari dan hadas mengakatkan hadas yang dia kencing. Jadi maknanya sebab itulah hukum dia ni ada wuduk. Jadi maknanya masalah di sini, wuduk di sini ia yakin. Katanya dia ada wuduk. Ini mengikut yang pertama, maknanya dia yakin kata dia ada wuduk. Sebab kita katanya lepas pada solat subuh dia tidur. Ni yang sebelum. Belum pada naik matahari dia tidur. Lepas pada dia tidur dia bangkit. Lepas pada naik matahari dia bangkit, dia kencing. Selepas tu dia ambil wuduk. Jadi mana ambil wuduk dia ni mengakatkan 2 kali hadas. Sebab jadi rupanya 2 hadas ni berturut-turut. 2 hadas ni jadi berturut-turut. 2 hadas tu jadi berturut-turut, diakatkan 2 hadas sekaligus dengan berwuduk. Maknanya sekarang dia ada wuduk. Jadi mengikut yang pertama, maknanya dia yakin kata dia ni ada wuduk. Itu mana katanya kerana bahawasanya ia yakin kerana bahasa bersuci berwuduk tu, itulah yang yakin. Kemudian mengikut ihtimal yang kedua pula. Ihtimal yang kedua kita kata belum pada naik matahari dia tidur. Dia tidur. Maknanya selepas pada naik matahari dia bangkit, dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia berhadas. Jadi maknanya ihtimal yang kedua, belum pada naik matahari dia tidur, dia berhadas. Selepas pada naik matahari dia jaga. Dia bangkit daripada tidur, maknanya dia terus ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, dia berhadas. Dia kencing ke masalah, artinya batal wuduk lah. Berhadas, dia batal wuduk. Maka masalahnya di sini. Masalah kalau ikut jalanan yang pertama, berhadas, berwuduk, maknanya dia ada wuduk, tentu ada wuduk. Tapi masalah yang kedua pulaknya, 2 ni ia akan berlawan. 1 dengan 2 dia akan berlawan. Ihtimal 1, ihtimal 2 tu ia akan berlawan. Jadi maknanya kalau ikut yang kedua ni, maknanya berhadas, berwuduk, berhadas. Maka berhadas yang ni yang dia syak ni. Jadi maknanya dengan sebab kita cuba kita tilik kepada dua-dua ni. Maknanya antara selepas pada naik matahari dan belum pada jam pukul 9 tu, maknanya kalau mengikut ihtimal pertama, hadas dulu daripada wuduk. Wuduk belakang daripada hadas. Ihtimal yang keduanya ialah berhadas belum kemudian pada wuduk. Mana wuduk tu dahulu, berhadas kemudian. Maka kalau kita tilik kepada yang mana kuat 2 ni. Yang pertama, ihtimal yang pertama di sini maknanya berhadas dulu, wuduk terkemudian, mana wuduk mengakatkan hadas. Begitu. Ni dah tentu. Ni dah yakin. Ini dah yakin. Maka di sini yang ni yang syak. Jadi maknanya berwuduk dulu daripada berhadas. Maknanya berhadas ni belakang. Maka tengok dia katanya maka cuba kita perhati di sini, maknanya rupa di sininya ada 2 hadas. Ada 2 kali berhadas. Kita perhati di sini ada 2 kali berhadas. Tengok. 1, kalau ikut 1 mana berhadas, berwuduk.
Maknanya dua hadas. Dan dua hadas di sini, sebelum pada naik matahari dia berhadas, selepas pada naik matahari pun dia berhadas sebab wuduknya berkamalian. Maknanya ada dua hadas di dia, maka dua hadas berturut-turut, berturut-turut, maka diakad dengan sekali berwuduk. Begitu. Lepas tu yang kedua pulaknya, ada dua kali berhadas juga. Berhadas, berwuduk, berhadas. Ihtimal yang keduanya, ni yang kedua, maknanya berhadas, berwuduk, berhadas. Maknanya ada dua hadas juga. Tetapi dua hadas tu maknanya hadas yang ni, hadas yang berlaku sebelum pada naik matahari, diakad oleh wuduk. Sebab wuduk ni wuduk berlaku belum pada berhadas pula. Mana berhadas yang belum pada naik matahari, diakadkan hadas yang ada sebelum pada naik matahari, diakad oleh berwuduk yang kemudian daripada naik matahari. Tetapi selepas pada berwuduk, boleh jadi dia berhadas. Ini yang boleh jadi saja. Ini yang boleh jadi. Jadi maknanya kalau kita ikut yang pertama, mana dah yakin katanya hadas kedua-dua diakad dengan sebab wuduk terbelakang. Faham gitu? Nah, ikut yang pertama berhadas, berwuduk. Maknanya berhadas, dua-dua berhadas ni, dah yakin kata dia diakad dengan berwuduk. Sebab berwuduk ni kamadian. Berwuduk, gitu. Jadi ada dua hadas berturut-turut. Berhadas belum pada naik matahari sebab dia tidur. Berhadas selepas pada naik matahari sebab dia kencing. Maka tidur dan kencing diakad dengan sekali wuduk. Diakad dengan sekali wuduk. Maka wuduk ni yakin kata dia ni berwuduk. Sebab tu hukumnya sekarang dia wuduk. Maka yang ni yang yakin. Yang ni yang yakin. Maka tengok yang kedua pula ada dua hadas juga. Cumanya belum pada naik matahari dia berhadas sebab dia tidur. Lepas pada dia bangkit pada tidur, lepas pada dia bangkit pada tidur selepas pada naik matahari dia berwuduk. Dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk dia berhadas. Dia berhadas. Maka masalahnya berhadas ini berhadas yang kemudian daripada wuduk ni. Berhadas yang mengakadkan wuduk. Tengok yang mana dalam kitab dia katanya. Dan syak ia pada yang mengakadkan dia. Dan syak ia pada yang mengakadkan dia kan bersuci. Berwuduk. Lepas tu yang mengakad tu yang saya cerita tadi tu mana? Ialah terkemudian berhadas daripada wuduk. Kan? Terbelakang oleh berhadas kemudian daripada wuduk. Berhadas yang kedua, berwuduk yang pertama. Maka yang ni yang syak. Yang ni yang syak. Yang ni yang syak. Maka asalnya tidak berlaku. Maka dia katanya asalnya tiada yang mengakad. Dah. Tengok sekali lagi dia katanya dan syak ia pada yang mengakadkan dia. Maksud dengan yang mengakad tu ialah terbelakang berhadas, terkemudian berhadas daripada wuduk. Di sini yang syak. Di sini dia syak. Maka asal tiada yang mengakad. Asal tiada yang mengakad, maknanya asal tiada terbelakang berhadas daripada wuduk. Begitu. Dengan sebabnya antara lepas pada naik matahari dengan belum pukul 9 tu, dia ada berlaku kedua-dua. Berhadas pun ada berlaku, berwuduk pun ada berlaku. Tetapi dia tak pasti, dia jahil, dia tak tahu yang mana yang dulu. Dengan sebab dia tak tahu dengan mana yang dulu, itulah kita buat dua ihtimal, dua fardu. Fardunya antara lepas pada naik matahari dengan belum ke 9, berhadas dulu daripada berwuduk kemudian daripada berhadas. Ini yang pertama. Boleh jadi begitu?
Dan boleh jadi juganya lepas pada naik matahari dan belum pukul 9 tu maknanya dia berwuduk dulu berhadas kemudian. Jadi maknanya berwuduk, lepas tu selepas dia berwuduk dia berhadas. Tapi kita suruh dia ingat balik belum pada naik matahari tu dia macam mana? Maka dia katanya dia ingat yakin kata dia tu berhadas. Pada maknanya ikut yang pertama maknanya berhadas berwuduk. Sebab berwuduk di belakang sekali. Mana berhadas berwuduk. Jadi maknanya jadi berserta dua wuduk. Dua berhadas. Berturut-turut dua berhadas. Maka dua berhadas ini diakad dengan sekaligus berwuduk. Sebab tu jadi maknanya ia tak ada ihtimal dah. Dia tak ada ihtimal. Jadi maknanya tentu dah dia ada wuduk. Maka ihtimal yang kedua maknanya belum pada kedua tu berhadas. Maknanya kalau mengikut tu makna wuduk dulu berhadas kemudian maknanya berhadas berwuduk berhadas. Tapi masalah berhadas yang kemudian daripada wuduk ni. Ini yang disyaki. Ini yang disyaki. Maka asalnya maknanya berhadas ini kemudian daripada wuduk. Mana kalau betulnya ni mana berhadas membatalkan wuduk kan. Berhadas yang kemudian ni dia membatalkan wuduk. Itu maknanya yang mengakadkan suci. Dan syak ia pada yang mengakadkan dia dengan mana berhadas kemudian pada wuduk, mana berhadas membatalkan wuduk. Tapi ini yang disyaki. Ada ke tidak ada? Berhadas ni ada ke tidak ada? Ini yang syak. Syak katanya ada atau tiada. Berhadas yang boleh jadi yang kata kamar daripada wuduk ni. Ini disyaki. Boleh jadi ada dia, boleh jadi tiada dia. Maka apabila dua perkara ada dan tiada, kalau ada mana dia membatalkan wuduk. Kalau tiada dia mana tak membatalkan wuduk. Begitu. Jadi maknanya kalau dia ada maknanya batal wuduk. Batal wuduk. Gitu. Kalau dia tiada, maknanya tak batal wuduk. Tak batal wuduk kalau dia tiada. Maka berhadas ni yang boleh jadi belakang daripada wuduk. Kalau dia ada. Kalau dia ada, maknanya dia membatalkan wuduk. Kalau dia tiada, dia tidak membatalkan wuduk. Maka ada dengan tiada, dua ihtimal. Ada dengan tiada, dua perkara. Maka yang mana yang asal? Sebelah ada ke asal, sebelah tiada ke asal. Maka kaedah kitanya al-aslu al-adamu. Yang asal tu yang tiada. Al-aslu al-adamu. Yang asal tu yang tak ada. Jadi kalau tanya ada ke tak ada, ambil asal. Yang mana asal? Sebab yang asal tu yang yakin. Maka asal dia tidak ada. Mana tidak ada maknanya tidak terbelakang oleh berhadas kami pada wuduk. Jadi maknanya dengan sebab berhadas yang ni disyaki ada ke tidak ada, maknanya asal tidak ada. Kalau gitu kita buang dia. Dengan sebab dia ni yang disyaki, dengan sebab dia ni yang disyaki ada ke tidak ada, mana terbelakang dia daripada berwuduk ke tidak terbelakang. Maka apabila dia yang disyaki ada ke tiada, makna ambil hukum kaedahnya asal tidak ada. Mana tidak ada berhadas kemudian pada wuduk. Maka cuba kita potong dia. Cuba kita potong dia, maka jadi macam mana? Berhadas berwuduk. Jadi begitu. Jadi mana belum pada naik matahari dia berhadas. Kemudian pada naik matahari dia berwuduk. Lepas tu berhadas selepas ada wuduk,
hukum tidak ada. Maka sekarang kita ada wuduk. Nampak begitu? Maka tengok sekali lagi untuk nak jelas. Maknanya kalau belum pada naik matahari dia berhadas. Belum pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada naik matahari dan belum pada jam pukul 9, dia berhadas dahulu. Berwuduk kemudian. Maka di sini dah yakin bahawasanya apa dia? Dah yakin bahawasanya apa dia? Berwuduk kedua yang belakang ni mengakad akan berhadas kedua-dua. Jadi maknanya sekarang dia ada wuduk. Kemudian tengok ihtimal yang kedua, maknanya belum pada naik matahari dia yakin kata dia berhadas. Kemudian pada naik matahari dia tahu kata dia ada berwuduk, dia ada berhadas. Tapi tak tahu yang mana yang dahulu. Maka kita katanya boleh jadi wuduk dahululah, berhadas terkemudian lah. Tetapi berwuduk yang berhadas kemudian ni, ada ke tidak ada, disyaki. Ada ke tidak ada, itu disyaki. Maka kalau kata ada dia, dia membatalkan wuduk. Kalau tidak ada dia, dia tidak membatalkan wuduk. Maka ada dengan tiada, hukum asalnya ialah tiada. Maka lebih itu makna berhadas yang terkemudian ni tidak ada. Apabila tidak ada, kita potong dia balik. Kita potong dia. Apabila kita potong dia, tinggal ada berhadas, berwuduk. Berhadas sebelum pada naik matahari dan kemudian pada naik matahari itu, dia ada ambil wuduk saja. Kalau begitu maknanya sekarang dia ada wuduk. Sebab itulah jadi maknanya suruh kita ingat balik. Belum pada naik matahari itu kita berhadas ke tidak. Maka sekiranya kalau belum pada naik matahari itu kita berhadas, maka dia suruh ambil lawan dia. Sekarang suruh ambil lawan dia ialah ada wuduk. Sebab yang antara yang antara selepas pada naik matahari dan jam pukul 9 tu ada berlaku kedua-dua. Ada berlaku kedua-dua. Ada berlaku berhadas, ada berlaku berwuduk. Ada ambil wuduk, ada berhadas. Tengok. Dia katanya, maka jika dahulu daripada keduanya, daripada tuhur dan hadas, mana dahulu tu kita kata belum pada naik matahari lah. Sekali lagi, kita ulang sekali lagi untuk nak jelas. Maka jika yakin ia akan keduanya. Kita katanya sekarang kita dah jam pukul 9. Sekarang jam dah pukul 9. Kita dah nak solat duha. Maka ingat, belum pada sekarangnya, kita ada ingat kata ambil wuduk. Ada ingat kata berhadas. Tetapi tak tahu yang mana dahulu. Ingat kata berhadas, ingat katanya berwuduk. Tapi ingat kata berhadas, ingat kata berwuduk tu, yakni lepas pada naik matahari. Atau selepas pada naik fajar. Katalah. Maka jika yakin keduanya, yakni tuhur dan hadas. Seperti bahawa adalah keduanya daripadanya kemudian daripada fajar. Ini kemudian daripada fajar. Yang kita tulis tu kemudian daripada naik matahari. Boleh sama jugalah. Dan jahil ia yang dulu daripada keduanya. Jadi mana selepas pada naik matahari dan jam pukul 9 tu ada berlaku berhadas, ada berlaku berwuduk. Tapi tak tahu yang mana yang dulu. Dengan sebab tak tahu yang mana yang dulu tu maknanya boleh jadi wuduk dulu, wuduk sebelum, berhadas kemudian. Boleh jadi berhadas tu dulu, boleh jadi wuduk kemudian. Dengan sebab dia katanya ada berlaku jenis selepas pada naik matahari belum pada jam pukul 9, ada berlaku kedua-dua tapi tak pasti mana yang dulu. Maknanya boleh jadi wuduk dulu, boleh jadi berhadas tu dulu. Boleh jadi begitu. Maka kita suruh dia ambil yang sebelum pada naik matahari itu macam mana dia? Yang dia ingat-ingat.
Maka dia kata, maka jika dahulu daripada keduanya berhadas. Mana belum pada naik matahari itu dia berhadas. Belum pada naik matahari itu dia berhadas. Jadi maknanya kalau belum pada naik matahari berhadas, maknanya dengan sebab tak tahu, maka selepas pada naik, antara lepas pada naik matahari dengan jam pukul 9 tu, ada berlaku kedua, tapi tak pasti mana yang dulu. Maknanya, dia boleh jadi, maknanya, belum pada naik matahari berhadas, lepas pada naik matahari berhadas pula. Lepas tu, berwuduk. Boleh jadi begitu. Dan boleh jadi juganya, belum pada naik matahari, dia berhadas. Apabila naik matahari, dia ambil wuduk. Dan dia berhadas. Boleh jadi begitu. Maka, dalam dua ihtimal itu tadi, dia katanya maka sekarang ia bersuci. Dengan sebab suruh dia ingat balik belum pada naik matahari itu dia macam mana? Dia kata dia berhadas. Maka kita hukum kata dia sekarangnya dia bersuci. Nah, yang ni ada wuduk. Sama ada dia tu beradat tajdidkan wuduk atau tiada. Samanya. Kerana bahawasanya ia yakin, kerana bahawasa ia bersuci berwuduk tu yang yakin. Yang yakin. Nah, dan syak ia pada yang mengakatkan dia. Yang mengakatkan bersuci. Maknanya kalau mengakat tu maknanya terbelakang oleh berhadas daripada berwuduk. Jadi maknanya terbelakang berhadas kemudian daripada wuduk. Nah, itu yang disyaki. Dan asalnya tiada. Sebab tu jadi maknanya dua-dua ihtimal tadi. Dua-dua ihtimal kita katanya maknanya kalau katanya mengikut pertama berhadas belum pada wuduk. Maknanya berhadas tidak ada. Kalau mengikut yang pertama. Belum pada naik matahari dia berhadas. Selepas pada naik matahari dia berhadas pula. Lepas tu dia ambil wuduk. Maknanya mengikut jalanan yang pertama, ihtimal yang pertama, berhadas tidak ada. Tentu kata tidak ada. Sebab tu kita katanya berhadas tidak ada, maknanya yakin kata ada wuduk. Sebab ini dah yakin. Rupa yang pertama yakin. Berhadas, berwuduk. Maknanya berhadas ditolak oleh, diakad oleh berwuduk. Jadi yakin kata dia ada wuduk. Sebab tu katanya berwuduk ni yang yakin. Sebab yang kedua, maknanya berhadas, berwuduk, berhadas. Maka, jadi maknanya, jadi masalah berhadas ni yang kita syak ni. Berhadas kita syak. Berhadas kita syak macam mana? Berhadas dulu wuduk ke berhadaskan daripada wuduk? Berhadas dulu pada wuduk, mana berhadas dibatalkan oleh mengangkat wuduk. Boleh ambil wuduk. Kalau berhadas kami pada wuduk, maknanya berhadas membatalkan wuduk. Maknanya berhadas inilah yang disyak. Dia sebelum, dia kemudian. Maka kalau yang kemudian, dia membatalkan wuduk. Tapi kalau yang berhadas sebelum pada wuduk, berhadas tu dia akad oleh berwuduk. Jadi rupa yang pertama, wuduk ni yakin. Maknanya hasil masalahnya wuduk tu, ada wuduk tu kita yakin. Ada berhadas itu disyak. Berlaku ke tak berlaku. Maka asalnya tiada. Tiada berhadas. Tiada berhadas. Maknanya sekarang dia ada wuduk. Begitulah. Habis di situ. Itu cara kiraan dianya. Masalah. Kemudian kita akhir di situ sekali lagi pula, atau ada ia berwuduk. Begitu. Atau ada sikit lagi masalah yang katanya sama ada beradat tajdid wuduk atau tiada. Jadi maknanya berwuduk. Wuduk dia kalau kata wuduk tajdid mengikut fardu yang pertama. Mengikut fardu yang pertama kalau kata wuduk, wuduk ni wuduk tajdid.
Walaupun wuduk tajdid, tapi berlaku selepas pada berhadas, dia mengakatkan hadas juga. Dan kalau kata wuduk ni wuduk tajdid. Kalau kata yang kedua ni wuduk tajdid. Walaupun dia wuduk tajdid, tapi dia mengakatkan hadas yang pertamanya sebelum pada naik matahari juga. Sebab tu jadi maknanya samalah, wuduk tajdid pun sama, wuduk asal pun sama juga. Jadi begitulah. Hukum-hukumnya begitu. Tu kira alasan dia yang kita kiranya nak bagi nampak katanya bersuci tu yakin, berhadas tu syak. Asalnya apabila syak ada ke tidak ada. Syak pada ada dan tiada. Apabila asyak pada ada dan tiada, syak ni dia sama berat. Ada dengan tiada. Jadi maknanya ada dengan tiada ni bersamaan, sama berat. Maka kaedahnya yang apabila ada dengan tak ada tu sama berat, maka kita ambil asalnya tidak ada. Al-aslu al-adamu, artinya kaedahnya al-aslu baqa'u syai' ala ma kana alaih. Asalnya kekal sesuatu di atas kelakuan yang ada dahulu. Jadi mana asal tak ada lah sekarang. Jadi tidak ada hadas yang mengakatkan wuduk, yang membatalkan wuduk. Jadi kalau begitu maknanya sekarang dia tu ada wuduk. Begitulah. Kita akhir di situ sekali lagi, atau ada ia berwuduk. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعنا فاردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.